Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak, Kuala Lumpur. Hari ini Cikgu nak bincang bahagian yang berikutnya dalam pengurusan risiko, iaitu berkaitan dengan prinsip-prinsip takaful. Okey, prinsip-prinsip takaful. So, prinsip takaful ni termasuklah kepatuhan syariah, iaitu ada 5 keyword atau perkara utama, iaitu gharar, maisir, riba, akad dan jual beli. Okey. Dan bahagian yang kedua atau prinsip yang kedua, menanggung risiko bersama. Yang ketiga, tabaru atau dikenali sebagai sedekah. Dan bahagian yang terakhir adalah simpanan atau pelaburan. Okey. So, prinsip takaful ni ada 4 dia. Yang pertama, kepatuhan syariah. Yang kedua, menanggung risiko bersama. Yang ketiga, tabaru. Dan yang keempat, simpanan atau pelaburan. Okey. Di bawah kepatuhan syariah, kita ada 5. Itu gharar, maisir, riba, akad dan jual beli. Okey. So, apa dia prinsip takaful? So, prinsip takaful maksudnya skim insurans berlandaskan syariah Islam. Kita ada 2 skim insurans. Satu dipanggil skim insurans konvensional. So, konvensional ni dia menggunakan sistem kapitalis. Okey, itu menggunakan sistem barat. Manakala prinsip takaful ni dia menggunakan skim insurans berlandaskan syariah Islam. Okey. So, dalam prinsip takaful ni, syarikat insurans dikenali sebagai pengusaha, manakala si di insurans dikenali sebagai peserta. Okey. So, peserta dalam skim ni, mereka berjanji untuk saling bantu-membantu ahli lain yang mengalami musibah ataupun risiko. Okey. So, di sini wujud sikap kerjasama, saling bantu-membantu. Okey. So, skim takaful ni ada 2, iaitu takaful keluarga dan juga takaful am. Okey, mari kita perhatikan setiap prinsip dalam takaful. So, prinsip takaful ni dilandaskan beberapa prinsip kepatuhan syariah. Ingat kalau soalan tanya prinsip kepatuhan syariah, yang ini rujuk pada gharar, maisir, riba, akad dan jual beli. Okey. So, apa dia gharar? Gharar maksudnya ketidakpastian ataupun kesamaran. Okey, so ketidakpastian atau kesamaran ni biasanya wujud dalam skim insurans konvensional. Okey, so dalam insurans konvensional ni ada unsur ketidakpastian ataupun kesamaran. Okey, atau dipanggil ambiguity. Ambiguity ni berlaku kerana kamu sebagai pembeli insurans atau si di insurans tidak diberitahu bagaimana wang carumannya akan dilaburkan. Okey, dalam aktiviti mana, bagaimana dilaburkan, dia tak beritahu kita. Dan kamu juga tak pasti bagaimana ganti rugi ni akan dibayar. Sumbernya datang dari mana. Okey, so dalam Islam, gharar memang tidak dibenarkan. Okey, so dalam skim takaful ni, semua syarat perlu dinyatakan dengan jelas. Okey, cara premium dilaburkan, okey, bagaimana ganti rugi akan dibayar. Jadi, semua maklumat syarat akan dinyatakan dengan jelas. Tujuannya untuk mengelakkan sebarang situasi kesamaran atau ketidakpastian. Okey. So, dalam skim insurans takaful, gharar ni dapat dielakkan kerana semua perkara dinyatakan dengan jelas. Okey, tapi dalam insurans konvensional, mungkin ada maklumat yang tidak dinyatakan menyebabkan wujud konsep atau unsur ketidakpastian. Okey. Maisir maksudnya apa? Maisir maksudnya ada unsur perjudian, gambling. Okey. Kenapa wujud unsur perjudian? Sebab ada aktiviti spekulasi. Okey, spekulasi maksudnya kita membuat ramalan. Okey. Dalam insurans konvensional, bayaran premium ni angus okey, will hilang jika si di insurans tidak mengalami sebarang risiko. Okey, contohnya you beli insurans kenderaan, okey, beli motor insurans insurans kenderaan. Dalam setahun tu kalau tidak berlaku apa-apa risiko, okey, tak berlaku apa-apa kemalangan, kereta kamu selamat, apa yang kamu dah bayar tu, premium tu hilang begitu saja. Okey, syarikat insurans takkan bayar apa-apa kepada kamu. Okey, tapi dalam skim takaful, wang caruman digunakan untuk membantu ahli yang mengalami risiko. Dan sekiranya ada wang caruman lebihan, akan dilabur semula, akan diagihkan semula kepada peserta dalam bentuk agihan keuntungan. Okey, jadi kalau kita beli insurans takaful, sebahagian daripada premium ni akan dipulangkan semula kepada kita. Ini tidak berlaku dalam insurans konvensional. Okey. Yang ketiga, riba. Riba maksudnya unsur faedah. Okey, dalam insurans konvensional ni ada unsur faedah. Okey, contohnya si di insurans dijanjikan pulangan yang tetap tanpa mengambil kira sama ada syarikat insurans ni mendapat untung atau rugi. Contohnya kita menyimpan wang di bank, katakan kamu simpan dalam akaun simpanan tetap fixed deposit.
bank akan beritahu kita, kamu akan dibayar 2% setiap tahun. Okey. Tak kira bank untung atau rugi, dia akan bayar 2% kepada kita. So, ini dipanggil konsep riba. Okey. So, dalam skim takaful, pulangan ni bergantung pada prinsip hal mudarabah. Okey. Iaitu pembagian untung bergantung pada pulangan pelaburan. So, oleh kerana dia bergantung pada pulangan pelaburan ni, kadarnya tidak semestinya tetap. Mungkin naik atau turun. So, dengan ini dapat mengelakkan unsur riba. Okey. Akad maksudnya perjanjian yang mengikat kedua-dua pihak yang membuat satu pertukaran. Okey. Is binding together. Okey. Macam akad nikah kan, binding together. Okey. Sebab kita membuat satu pertukaran. Okey. So, bila kita dah ada perjanjian, kita akan menjalankan kewajipan masing-masing. Okey. So, itu dipanggil akad. Iaitu peserta perlu bayar caruman ikut tempoh. Pengusaha akan uruskan caruman dan melindungi peserta sekiranya berlaku risiko. So, masing-masing akan menjalankan kewajipan mereka. Itu dipanggil akad. Okey. Jual beli. Okey, jual beli maksudnya ada pertukaran nilai yang telah dipersetujui. Okey. Macam you beli barang di pasar malam kan. Bila kamu dah bayar duit, peniaga akan kata jual ya. So, jual ya menunjukkan ada pertukaran nilai yang telah dipersetujui. Okey. Pengusaha menjual perkhidmatan insurans dan peserta beli perkhidmatan tersebut mengikut satu set nilai yang telah dipersetujui oleh kedua-dua pihak. So, we call that jual beli. Okey. Okey, menanggung risiko bersama. Okey, ini prinsip yang sangat penting. Dalam insurans ni, peserta bersetuju untuk menanggung kerugian bersama. Okey, maksudnya kamu bukan saja pentingkan diri kamu. Kamu juga perlu beri perhatian pada peserta lain. Okey. So, jika ada peserta lain yang mengalami risiko, kita juga akan mengalami kerugian atau kita sanggup menanggung kerugian bersama. Okey. So, menanggung risiko bersama ni menggunakan konsep kerjasama. Saling bantu membantu. Okey. Tabaru maksudnya sedekah. Itu merujuk pada konsep derma dengan ikhlas untuk menjaga kebajikan bersama. Okey. Yang ini untuk membantu peserta lain yang mengalami risiko. Sedekah. Bantu orang lain untuk menjaga kebajikan. Okey. So, di sini kita gunakan konsep kepentingan umum lebih penting daripada kepentingan peribadi. Okey. Jangan pentingkan diri sendiri. Kita pentingkan kepentingan umum. Kepentingan semua orang. Okey. So, kita bagi sedekah dengan ikhlas untuk menjaga kebajikan bersama. Bantu mereka yang mengalami risiko. Okey. Simpanan atau pelaburan, di sini peserta akan menyerahkan caruman. Okey. Peserta ni dikenali sebagai sahibul mal. So, mereka menyerahkan caruman kepada pengusaha. Pengusaha ni dia buat apa? Dia akan membuat pelaburan. Okey, membuat pelaburan dan pengusaha perlu pastikan pelaburan ni ikut syariah. Dan jika ada keuntungan akan dikongsi mengikut syarat yang telah ditetapkan. Itu dipanggil simpanan atau pelaburan. Okey. Nyatakan 4 prinsip kepatuhan syariah. Okey, jawapannya apa? Maisir, riba, okey, garar, okey, akad, jual beli, itu rujuk pada prinsip kepatuhan syariah. Okey, uraikan 3 prinsip kepatuhan syariah. So, sebut riba, berikan maksud, garar, berikan maksud, maisir, berikan maksud. Okey. 3, uraikan. So, bagi 2 uraian atau bagi 1 uraian dengan 1 contoh. Nombor 4, jelaskan prinsip takaful. Okey. Okey, harap apa yang cikgu sampaikan ni bantu kamu. Jangan lupa subscribe, like dan share. Jika ada sebarang kemuskilan atau sebarang persoalan, bolehlah kamu komen dalam ujung video nanti. Cikgu akan bantu kamu setakat yang boleh. Terima kasih belajar. Bye.